Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آمين ثم أما بعد. Jemaah sekalian rahimakumullah, InsyaAllah kita akan mula berkongsi pada satu kitab yang kecil sahaja, disusunkan dia oleh Fadilatul Syekh Dr. Hisham Kamil Hamid Musa Al-Syafi'i Al-Azhari hafizahullahu ta'ala, seorang guru dan syekh di Mesir yang mengajar juga di Masjid Al-Azhar Al-Sharif di Kairah. Beliau banyak menyusunkan buku-buku dan kitab-kitab kecil yang sesuai untuk bacaan untuk para pelajar di Mesir lah, untuk mengenali pada permulaan bab-bab ilmu, sama ada bab fiqahnya, bab tasawufnya, bab sirahnya, bab akidahnya. Tuan Syekh kita ni, Syekh Hisham Kamil ni, dia suka untuk menyusun dengan perkataan-perkataan yang mudah, dengan ayat-ayat yang tersusun untuk membantu para pelajar masuk dalam ilmu-ilmu yang akan belajar pada peringkat-peringkat yang seterusnya. Jadi banyaklah buku-buku beliau ini hafizahullah ta'ala diterjemahkan oleh sahabat-sahabat belajar, yang menyebabkan kita di muka bumi Malaysia ini pula dapat berkongsi dengan para jemaah, para pencinta ilmu. Alhamdulillahi ala kulli hal. Baik, nama bukunya Al-Minah Al-Ilahiyah fil Adab Al-Islamiyah, anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam adab-adab Islam. Yang akan menceritakan setiap tajuk tu ada adab dalam kita berbuat sesuatu, ada adab dalam kita menghadapi golongan-golongan yang perlu kita beradab dengan dia, dan juga ada adab yang berkaitan dengan perkara-perkara yang akan kita jalani, yang mesti kita jalani, yang ghalibnya kita jalani dalam kehidupan seharian kita. Jadi setiap perkara yang kita buat, setiap perkara yang kita akan jalankan dalam kehidupan kita ni, sama ada perkara itu pada perkara agama atau perkara itu bukan nampak pada perkara agama, mesti ada SOP dia tau. SOP ni apa dia? Jalan cara buat yang sebaiknya. Jadi terutamanya perkara-perkara yang mari arahan daripada syarak, mestilah tidak dapat tidak ada jalan dia, ada cara dia, ada adab-adab dia. Maka sama-sama kita berbahaskan, kita kaji, kita ulah insya-Allah tentang perkara-perkara yang kita perlu untuk amalkan adab dengannya insya-Allah. Adab pertama, adab dengan ilmu. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin. Berkata pengarang, adab yang pertama ialah adab tentang ilmu, ataupun adab dengan ilmu, terhadap ilmu dan sebagainya. Bila sebut adab dengan ilmu ni, sebenarnya para ulama banyak tulis dan banyak buat pembahagian. Ada adab dengan ilmu tu sendiri,
Ada adab yang lebih khusus dalam majlis ilmu, ada adab yang lebih khusus dengan guru-guru kita yang menyampaikan ilmu kepada kita. Ada adab yang lebih detail lagi dengan alat-alat, buku-buku, kitab-kitab yang ada padanya ilmu-ilmu, terutamanya ilmu syarak Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk dalam bicara tentang adab dengan ilmu, kita bincang sikit mengenai apa ilmu-ilmu itu sendiri, fadilat-fadilat belajar ilmu dan sebagainya. Allahumma salli ala Muhammad. Kita biasa baca doa Rabbi zidni ilma. Doa ni suhulah daripada sekolah rendah, daripada pasti lagi sekolah rendah, sekolah menengah tahun belakang. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah bagiku akan ilmu, supaya Allah Ta'ala beri kita ilmu dan tambahkan ilmu pada kita. Ilmu mana hak sebenarnya, ilmu mana yang sebenarnya, kata Imam Ibn Hajar, yang dimaksudkan dengan ilmu pada doa ini, pada ayat Al-Quran ini, ialah ilmu syarak, ilmun syar'iyyun. Ilmu syarak, ilmu yang kena pada agama. Dalam lagi kalau kita nak bahas, yang lebih kita utamakan sepatutnya ilmu fardu ain. Ilmu lain tak salah, tapi ilmu fardu ain mestilah diutamakan. Ada ulama, sebahagian ulama tidak menyetujui istilah ilmu dunia, ilmu akhirat. Kalau kita buat ilmu dunia, ilmu akhirat, maka hak nampak ilmu dunia tu jadi bazir, sebab nampak dunia semata. Yang terlebih baiknya disebutkan dengan ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Maka kalau sebut ilmu fardu ain dan fardu kifayah, maka semua jenis ilmu boleh jadi barang akhirat belaka. Betul tak? Kalau kita fikir kita nampak ilmu dunia, benda ilmu dunia nampak. Ilmu accountant, tak? Ilmu doktor, ilmu fizik, kimia dan sebagainya, itu kita nampak ilmu dunia lah. Tapi tak, cuba kita letak dalam pembahagian tu ilmu fardu kifayah. Makna kata orang Islam kena ada kat wakil dalam bab ilmu tu. Maka bila belajar ilmu tu dengan rasa tanggungjawab tuntutan fardu kifayah, belajar itu maka telah menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak. Kalau kita letak ilmu dunia, ilmu akhirat saja, payahlah orang nak belajar. Sebab semua orang bukan cenderung nak belajar agama. Perkhususan dia tu, ada orang jauh kecil lagi minat bab sains, belajar kod sains. Ada orang jauh kecil lagi minat ke nombor, belajar matematik pula, mat tambah dan sebagainya. Ada orang minat jenis beki otomotif, daripada kecil lagi beki sampai besar belajar beki. Kalau kita sebut kepada dia ni ilmu dunia, maka dia akan rasa mana? Berasa tak sampai akal akhirat dia. Tapi kalau sebut fardu kifayah, belajar ni molek, termasuk daripada fardu kifayah, maka dia jadi semangat. Kerana bila sebut benda tu fardu kifayah, benda tu akan sambung kepada akhirat dia. Maka gitulah sepatutnya. Antara ada ulama menyebutkan yang sepatutnya disebutkan ialah fardu ain dan fardu kifayah. Cuma perbincangan dan keutamaan kita ni, fardu ain kita tu setara mana. Janganlah kita tuju kepada fardu kifayah hingga menyebabkan tinggal fardu ain. Sebab fardu ain ni maksud dia setiap orang, atas bahu setiap orang tu wajib, atas fardu. Maknanya setiap atas bahu orang tu kena tanya, setiap orang akan ditanya akhirat esok-esok tentang ilmu-ilmu fardu ain. Semua tahu belakalah fardu ain, jenis akidahnya, jenis fiqahnya, jenis tasawufnya dan sebagainya. Kadang-kadang fardu ain tak lepas lagi pergi kejar hak fardu kifayah. Hak tu tak apa kena tu. Tak apa kena tu. Jadi gimana? Semua orang kena lepas fardu ain, dan kemudiannya siapa-siapa nak kejar hak fardu kifayah terpulang, silakan sambung. Ataupun sekurang-kurangnya buat samalah. Tak? Dalam sistem belajar kita ni kebanyakannya sistem yang bersama, tak? Masa sekolah menengah ke sekolah rendah ke, belajar ilmu hak fardu kifayah sekali dengan belajar hak fardu ain. Tapi hak fardu ain tu tak kira lah sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, dekat universiti ke, tak sepatutnya skip subjek tu. Tak, ada juga pemikiran setengah-setengah orang, dia kata benda belajar bab sembahyang ni dekat sekolah rendah ke, benda ada silibus tu juga dekat universiti. Tak. Masalahnya belajar. Orang tu sembahyang ke tak? Hak kita nak ialah lepas pada ilmu fardu ain tu nak tekan orang supaya beramal. Jadi ulang-ulang seumur. Satu lagi, bab ilmu ni kadang-kadang hak kita belajar dah, kita dah ingat pun bila mana bertemu dengan masalah tersebut.
Tak? Kerana itulah berlakunya pengulangan-pengulangan bab ilmu. Terutamanya ilmu fardu ain. Jadi jemaah sekalian, marilah kita usahakan untuk pelepah ilmu fardu ain hak kena atas batang tekak kita masing-masing. Kena pikul atas batang tekak kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam masa yang sama kita menghargai orang-orang yang melaksanakan tuntutan ilmu fardu kifayah. Kerana fardu kifayah ni dengan maksud dia setengah golongan buat, maka terangkat kewajipan setengah golongan yang lain. Bab fardu kifayah ni sebenarnya kalau kita faham molek, masyarakat kita jadi comel. Tak? Jadi comel. Sebab apa jadi comel? Jadi orang yang tidak dapat melaksanakan tuntutan fardu kifayah, dia akan menghargai orang yang tolong buat fardu kifayah. Nampak tak? Contohnya kampung kita ni biasa benda, ada benda bab kematian ni panggil benda khairat tak? Khairat kematian. Kematian ni maknanya ada satu kumpulan yang akan menyusun bila orang mati je kerja buat dia lalu. Tak, kerja buat dia apa dia? Memandikan, menguruskan jenazah hinggalah sampai ke tanah. Lepas tanah pun cara kita talqin dan sebagainya, kemah kubur dan sebagainya. Benda tu fardu ain ke fardu kifayah? Fardu kifayah. Cuma kita ni hak dak dang nak buat ni, sibuk kerja dan semuanya, macam mana? Kita mesti dan wajib menghargai orang yang tolong buat tu. Kerana kalau tak ada saya satu dua kali kubur, orang kita kena pikul. Tanggungjawab tu dengan kita kena. Jadi maaf sekalian, barang yang jenis fardu kifayah ni kita hak dak dang nak buat, kena menghargai orang hak tolong buat dah. Kerana dia dengan maksud dia itu tolong pelepah tanggungjawab tu daripada bahu kita. Jadi bila faham gitu, jadi kita menghargailah orang-orang yang buat fardu kifayah ni. Orang-orang yang belajar agama secara khusus ni, dia akan menghargai pula orang-orang yang belajar hak lain. Belajar ilmu ilmu pertukangan, otomotif, matematik, sains dan sebagainya, dia menghargai. Kerana benda tu tanggungjawab juga. Jadi kita berbagi-bagi, tinggal lagi janganlah meninggalkan hak fardu ain. Baik. Sini alhamdulillah lah nampak ngajar-ngajar kitab tu, kitab hak jenis nak pelepah fardu ain belaka. Tak, kitab saya akan baca ni lebih kepada tajuk dalam bab akhlak dan tasawuf yang mengajarkan cara akhlak yang sepatutnya kita beramal dengan sesuatu perkara. Baik. Apa pula maksud adab? Kata al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, al-adabu al-akhdhu bimakarimil akhlaqi. Adab tu ialah beramal, berbuat dengan kemuliaan akhlak, dengan akhlak yang paling baik. Maknanya dengan cara yang sehabis baik macam mana nak buat pada sesuatu perkara. Qala al-musannif hafizahullah taala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin. Ketahuilah pembaca yang dirahmati Allah sekalian, ketahuilah bahawa ilmu itu senjata orang yang beriman untuk melawan nafsunya dan syaitan. Kerana ada ilmu lah kita dapat kekuatan untuk melawan nafsu kita dan melawan syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan orang yang belajar satu bab daripada bab ilmu itu lebih baik daripada orang yang semayang 100 rakaat. 100 rakaat bukan 2 rakaat. Tapi royaknya orang jenis pergi belajar ilmu ni sehingga dak dang dia nak main sunat banyak, dia tu lebih mulia daripada orang tengah mekung semayang. Jangan silap faham. Aku silap faham tak yang mayang-mayang bukan. Kau nak khabar tu, nak royak fadilah ilmu. Tak. Jadi kita ni jangan kata jangan kena nampak gitu dak semayang. Masalahnya ilmu pun dak sungguh kau. Tak. Dia kena maknanya nak menunjukkan kelebihan ilmu. Hadis nak menunjukkan kelebihan ilmu dan kelebihan orang-orang yang dalam jalan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga melawan syaitan. Dan syaitan ni dia tak takut mana orang rajin ibadat. Tak? Macam-macam kita dengar, biasa dengar cerita-cerita kan. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi syaitan akan takut orang yang berilmu. Berilmu syaitan takut lalu. Kerana ramai mana orang yang beribadat rupanya tak sah ibadat dia. Syaitan suka kerah dah. Awal-awal dia buat tu syaitan suka dah. Maknanya rajin nak nampak ni. Tapi mayang tak sah benarnya. Tak, apa tak sah? Badak belajar dulu sebelum sembahyang. Tak pelepah berdoa tu. Tak, kalau tanya para asatizah, biasa akan jumpa orang mari ngaku, Allah, rupanya ustaz 40 tahun dah umur saya, mayang saya tak comel pun. Tak, rupanya kes benda
Bukan kes Allahumma salli ala Muhammad ambil sembahyang. Kes mandi wajib. Mandi wajib rosah, habis orang lain. Tak, maka kena belajar. Sebab tu syaitan sangat tak suka orang hak belajar. Kerana belajar itulah akan menyebabkan sahnya ibadah dan terimanya ibadah. Belajar fiqh menyebabkan sah satu ibadah. Terangkat dah kewajipan satu ibadah. Belajar kewajipan, belajar tasawuf pula. Jenis bangsa memperelokkan hati kita, dalaman kita, batin kita ni. Syaitan tak suka kau. Kerana bila elok hati dan jiwa kita ni, barulah amalan tu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tadi ni nak lepas sah ke tidak? Fiqh. Tasawuf ni nak melebatkan amalan kita mudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi-lagi syaitan tak suka. Dia gitu. Marilah sama-sama kita perbanyakkan ibadah dalam masa yang sama, kita perbanyakkan belajar ilmu, hukum hakam dan sebagainya. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebut man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Nabi suka buat pembandingan. Nabi ni seorang yang sangat fatanah. Tak, sifat wajib bagi rasul dia siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Fatanah tu dia sangat cerdik, bijak, pandai. Salah satu hak kita belajar daripada Nabi adalah cara bercakap dengan orang, cara berdakwah kepada orang, macam mana nak suruh orang derah nakak. Salah satunya Nabi buat perbandingan. Nabi sebut man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa nak dunia dengan ilmu kau. Nabi tak dunia. Tak sebut dunia. Sebab kita ni jenis kerja dunia belaka. Kita ni lah hakikatnya gitulah. Hatta muka dunia ni kebanyakan majoriti kita golik kita fikir setiap hari dia bangun pagi nak pergi kerja, hak nampak ke dunia. Hak nampak ke dunia ni pun bila orang cerdik dia boleh alih jadi akhirat. Tak, bangun pagi orang tanya, "Mana orang?" "Oh, saya makan." Saya makan nampak dunia tak? Nampak dunia. Tak, tapi orang hak belajar cari makan dia tu niat dia. Aku niat ni keluar cari makan ni kerana nak cukup nafkah diri aku. Boleh pahala lagi. Wajib nafkah diri sendiri. Dengan maksud dia tak minta-minta pada orang, nyusah orang lain. Dia nak tanggung diri dia sendiri makan minum dia. Wajib tu. Dan juga aku nak melaksanakan nafkah terhadap orang-orang yang aku tanggung, daripada isteri, daripada anak, daripada keluarga dan sebagainya, dan menyebabkan aku tidak meminta-minta kepada orang lain. Maka jadi akhirat lalu. Nampak barang dunia, keluar cari makan setiap pagi. Bila betul niat, betul cara, jadi barang akhirat lalu. Nabi sebut man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Benda-benda hak nampak nak ke dunia ni pun mesti dengan jalan ilmu, bil ilmi. Tak. Kalau bukan atas jalan ilmu tak boleh mana kau. Nega tapi tak pergi belajar, tak pandai, tak pergi belajar gitu gini, maka banyak rugi pada untung. Tak, banyak rugi pada untung. Nah, kadang-kadang kita tengok tak, alhamdulillah orang usaha untuk berniaga. Tapi kadang-kadang tak belajar sikit ilmu bab marketing. Nak kena belajar sikit. Dah, buat banner tu je tak habis 100 menu. Jadi banner tu dah kecek dah. Banting dah. Panjang tu panggil banting dah. Aku fikir, banting tu hak besar tu maknanya ke atas tu 1.5 meter je kan contohnya. Lebar 2 kaki. Letak menu 20 T menu dalam tu. Jual pergi jalan. Orang naik motor agak-agak dah baca dah. Dah baca. Tak. Orang pun tak tahu tak boleh tengok pun belaka-belaka. Sepatutnya letak hak paling core sekali awak nak jual. Air nyom dia. Honda. Air nyom pandang. Tak, benda sustain je. Ada orang tahu dah, ni jual nyom. Ni tak belaka orang pun tak tahu jual benda dia dah. Dia belajar ilmu marketing. Maknanya nak sebut benda ni, biasanya niaga ni orang nampak dunia, tu saya sebut contoh itu. Tak. Jenis niaga ni orang nampak kerja ke dunia. Jadi nak kerja ke dunia tu pun kalau betul cara lebih jimat, lebih dekat dengan untung. Kena dengan ilmu. Lepas tu Nabi sebut wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi, dan barang siapa nak kepada akhirat mestilah juga dengan jalan ilmu. Kena ada ilmu nak akhirat. Kerana kalau hak buat nampak akhirat dah pun tak betul cara, jadi dunia mula. Tak, jadi dunia. Kita sembahyang skor sembang tak, lalu tok tua. Orang lalu tok tua tu berubah niat. Orang yang kau sungguh pejam mata, bayang kau khusyuk nampak. Berubah niat tu. Daripada lillah kepada lil pok tua. Daripada barang akhirat macam jadi benda masa tu. Sia-sia dia barang dunia lah. Barang dunia yang masuk lengah mu jadi senamang mu dia. Tak. Gitu dengan ilmu. Kemudian Nabi sebut, bagi ni Nabi nak tuju ni, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Nak kedua-dua dengan ilmu juga.
Tujuan Nabi nak khabar benda dengan ilmu guna-guna pun akan dapat suatu perkara. Maka hendaklah kita belajar. Sesat fardu ain dan juga benda-benda yang kita nak buat daripada fardu kifayah, daripada urusan keduniaan kita, mestilah kita belajar dengan jalan ilmu yang baik. Ilmu itu adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya siapa? Cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kelebihannya, dan maknanya kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada sesiapa yang dikehendaki daripada kalangan hamba-hambanya. Cahaya Allah Ta'ala, hak Allah Ta'ala, kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala diberikan kepada sesiapa yang dikehendaki. Yang dikehendaki ni kena faham. Sebab kadang-kadang kita sekolah sembang belajar dengan kawan kita 2 orang, belajar study sama, Allahumma salli ala Muhammad, cikgu sama, tok guru sama, kitab sama, tak, makan sama, masa belajar sama. Tengok dia boleh, kita tak boleh. Benda masuk nak sebut dia ilmu ni daripada Allah. Allah Ta'ala beri pada orang yang kehendak. Tu nak marah Allah Ta'ala? Tak. Allah Ta'ala tengok usaha kita tu lah. Usaha kita tu dapat ganjar orang dah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hikmah Allah Ta'ala dah beri tu, ada hikmah tu di sebalik tu. Ada hikmah di sebalik tu. Yang kita kena buat ialah usaha untuk belajar ilmu, dan pelepah kewajipan untuk belajar ilmu dari kalangan hamba-hambanya. Maknanya kalau kita tengok tak, ada orang boleh lebih, ada orang boleh sikit, itu adalah hak Allah SWT nak beri banyak ke sikit. Kita tengok orang lain, kita sama kita belajar dulu guna tak. Kadang-kadang kita hak lebih daripada kawan kita, dia dulu boleh fahamnya, ingatnya, lulus PSC dia dulu boleh. Benda ni daripada Allah SWT. Allah Ta'ala kurnia. Kadang-kadang Allah Ta'ala kurnia lebih tu kerana dia tu batang tubuh dia bersih daripada makan hak syubhah, hak haram. Mak ayah dia jaga. Kita ni mungkin daripada kecil kita makan cerdik hak mak. Tak. Kita tu termasuk saya lah maknanya. Cerdik ni banyak syubhah. Tak, kita dah ada tilik masa kecil dulu dah. Ni kalau tilik pun tu jarang-jarang sekali. Musim-musim tengah semangat barangan Islam belek lah. Musim-musim tak semangat tak belek ni beli tau. Makan beli je. Kecil-kecil tu ada tak kita beli super ring tu kita belek belakang. Halah kedok super ring. Tak ada. Kita faham belakang mana ada kedah. Tak. Super ring ni dan sebagainya lah. Twistihnya. Barangkali kerana sebab tu akhirnya ilmu tu payah nak mendekat. Ataupun yang lebih sahih laginya, kalau kita ni banyak buat perkara lara, lagilah ilmu ni payah nak dekat kita. Saya ada seorang kawan jenis baca dengan ingat. Allah baca ni ingat belaka tu. Tak. Kita tengok perjalanan hidup dia tu, bila kita baru kenal, kita tengok perjalanan dia tu. Munasabah dia ni, dua-dua dia ada. Jaga makan satu, jaga makan minum satu, jaga daripada perkara lara pun lagi kuat. Tak lagi kuat. Tak tengok manalah. Dok tengok mana perkara-perkara yang lara dari segi hiburan dan sebagainya. Kita ni barangkali masa belajar dah tengok cerita, tapi lagu tu ada kau dengar sikit. Tapi dia ni tak. Munasabah Allah Ta'ala beri kepada dia pun. Kita tengok cerita Imam Syafi'i sudah. Tak, diriwayatkan Imam Syafi'i ni kalau buka kitab baca terpaksa tutup sebelah. Tutup dah ni, baca dekat kanan dulu. Nak baca dekat kiri, tutup dekat kanan pula. Kerana benda kalau doknya dua-dua masuk sekaligus. Ni diriwayatkan kehebatan Imam Syafi'i. Mari di mana? Mari daripada salah satunya ialah kerana tidak ada dia itu mendekat kepada maksiat. Yang keduanya kerana makanan dia, mak dia jaga. Ni mak dia jaga. Ini salah satu sebab lah ilmu nak mendekat. Saya dulu dang tupang sekejap lah sekolah orang ngapal Quran. Orang lain habis molek, kita tak apa nak habis. Dah, kita jumpa 2-3 orang kawan. Kita ni suka sembang ngapal. Tak? Malangnya subuh tu pula, lepas tu masuklah kelas tu pula, jumpa ke jumpa ustaz pukul 8.30 pukul 9 tu nak ngatar ngapal. Ada seorang tu dia jenis ngapal, pahir pelacur tajwid, dia tengok saja. Senyap memang senyap. Kita duduklah bilik dia, kita pun tengok. Buat benda dia ni perhati. Lama dia tengok senyap itu, dia tutup, dia baca. Boleh baca tak tahu. Kita gini kan, perang tak boleh. Dia tengok saja. Dia jawab pelacur tajwid, dia tengok. Baca hati, baca otak dia. Tutup, ingat tak sabar. Masya-Allah. Allah Ta'ala beri ke dia. Tak. Ada seorang lagi, hak ni hak kelas saya sendiri. Orang besar. Allahumma salli ala Muhammad. Malang ni jarang tengok dia ngapa.
Dia kacau orang pula. Masuk bilik tu sembang, masuk bilik ni sembang. Apa? Dia tu dia boleh ingat 2 muka setengah tu kena molek pas subuh. Pas subuh sahaja. Masuk dalam kelas pukul 8 tu boleh atur dulu. Ataupun hujung-hujung sikit lagi lah atur. Ngapa pas subuh tu? Maknanya dah molek 2 muka setengah boleh. Orang lain daripada habis sekolah kemarin tu start dah ngapa? Malang. Subuh ulang pula, pelacur pula. Dok dia pas subuh esokkan. Taklah beri ke dia. Memang dia ingat. Masya-Allah sungguh. Ngapa sama cara je. Dia Taala beri. Kadang-kadang kerana berkat Allahumma salli ala Muhammad, doa daripada susu galuh kita atas. Dia bagi, tapi kita tak sepertika lah. Kalau kita nak buat benda, kita ni doa untuk zuriat kita. Jangan lupa. Kita ni doa untuk diri kita, dan jangan berhenti pada diri kita dalam berilmu ni, doa untuk zuriat kita, keturunan kita, anak beranak kita. Anak beranak kita. Kadang-kadang tok kita mungkin doa mana? Tok dara doa. Tok saudara doa. Ya Allah, berilah anak beranak aku yang ke bawah ni jadi orang alim, sihat sejahtera, selamat dunia akhirat. Ini tu penting doa. Satu lagi mungkin kerana doa daripada bukan susu galuh, doa daripada orang-orang soleh, para ulama. Sebab tu masa ketika anak-anak kita kecil, kita bawa anak-anak kecil, anak kita ke anak kawan-kawan kita ke, anak saudara kita ke, bawa pergi ngadak kepada orang-orang soleh, orang-orang alim ulama, orang yang kita zahirnya nampak takwa lebih pada kita, zahirnya nampak soleh lebih pada kita, kita suruh dia doa. Yang lagi baiknya sebelum ubung-ubung kerah. Sebelum ubung-ubung kerah ni, ubung-ubung atas ni, ubung-ubung. Ni kan lembek ni, masa baby lembek ni. Kita memang kerah ketung dah, tak sesuatu lah. Tak seruk lah, memang kerah ketung dah. Masa lembek lagi tu, usahakan baca doa banyak biar masuk ni. Masuk tu bukan kerana lembek, cumanya masa kecil tu tak ada gangguan benda lain lagi kan. Tak ada gangguan banyak benda lain lagi. Maka ketika itulah nak bacanya, nak doanya, insya-Allah masuk molek dalam diri seorang anak kecil. Baik. Diberikan kepada yang terpilih daripada kalangan hamba-hambanya. Firman Allah Subhanahu wa taala malam ni jemaah sekalian lebih pada mukaddimah lah. Sebab kitab pun tak ada lagi ni. Kita tengah usahakan untuk cetak kitab ni. Sebab belajar ni dia sedang kitab supaya kita ada boleh rujuk atas. Boleh rujuk atas. Yang kedua, comel juga ada kitab ni, kalau tukar baca ni salah baca, maka ada orang tu tegur. Kalau dok pakai salah kita senyap. Kadang-kadang dok perasan juga kita baca salah. Atau kadang-kadang salah memang tukar baca ni dok perasan. Jadi orang mendengar ni kata, ustaz, ayat dia gini ikut sepatutnya. Bila mikir mudah, betul. Dok kena dengan hak atas ke hak bawah. Baik. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Ayat panjang, tujuan ayat ni diletakkan ialah untuk kita ambil pengajaran daripada perkataan qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Yang bermaksud, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Memang tak sama lah. Dalam semua bab pun tak sama. Orang-orang yang tahu dengan orang-orang yang tidak tahu tak sama. Bab keduniaan, bab akhirat, bab fardu ain, bab fardu kifayah sangat menyebabkan berbeza. Ni ilmu ni. Tak semua orang pandai tau. Kalau tak jumpa orang pandai nanya kat ada. Cakap sikit berong. Sakit kot ada. Dia duduk jadi imam ni. Kita rokok tu bunyi dah, Allah. Kaca tugas dengan imam. Dah tak ingat rakaat. Kerana kaca. Dak nak suruh orang perang-perang dua sah sembahyang, tak ada seorang pandai. Jangan buat benda ni. Bukan orang semua seorang boleh setuh. Boleh. Jadi kedok tak tahu. Tak. Ni ilmu mahal ni. Siapa boleh pergi belajar ilmu bab speka ni, comel lah. Kau kurang tahu asah, boleh setuh-setuh sikit. Bulan puasa pun ni datang tu. Jadi imam ni, Allahumma salli ala Muhammad, senang sebutnya tok imam ni dia akan selesa kalau dia dengar suara dia sendiri. Kadang-kadang sembahyang dalam mihrab ni tak. Ni okey lagi, separuh dalam separuh luar. Kadang-kadang mihrab jenis dalam tu tok imam duduk dalam. Tok imam duduk dengar dah separuh luar ni. Akhirnya duduk baca kuat dalam tu, makmum hakik telinga belakang. Tak. Biasa
Salah tak imam, tak salah tak imam, dia tak dengar suara dia. Dia ingat ke dia kadang-kadang yang mikir, slow dok baca orang ramai kadang dengar. Baca kuat ni, orang makmum belakang gini dah meri. Tengok. Kadang tak imam tu baca doa siap rapat mulut kau ada dengar. Rupanya sangat kuat dah. Dah. Cuma kadang-kadang orang kita dia apa ni? Allah SWT Muhammad, dia mudah berpuas hati. Tak apa, ada ngodah kan, kira buah tu, ada ngodah kan. Sepatutnya kita usaha untuk buat molek nak bulan puasa, bulan-bulan orang mari ramai. Sedikit lah sebut. Sini comel ni. Bunyi gini. Baik, Allah SWT Muhammad. Nak cerita benda beza pada orang yang tahu dengan orang yang tidak mengetahui. Pada semua bab, pada semua perkara, pada semua cabang ilmu, orang yang lebih mengetahui pasti lebih mulia dan lebih diperlukan daripada orang yang tidak mengetahui. Apatah lagi dalam bab agama. Beza lagi kita nak tengok mana? Beza kita tengok, hak kita takut kali ialah beza di akhirat lagi. Tengok Allah, mana ni kita ni duduk sekapung, mana dia duduk jauh dengan kita ni, duduk atas dengan daripada kita ni duduk bawah. Kerana beza bab ilmu, bab pada kelebihan ilmu dan juga kelebihan amal. Amal kena ada ilmu, supaya sah dan diterima segala amal. Sabda baginda Nabi SAW. Kau apa? Okey. Kau lajak. Belang-belang dak semangat mari pun dah boleh speaker ni, dak sedar. Bukan dak semangat ke mana. Kita ni malu Allah sebenarnya nak mari duduk depan ni. Tapi tak apa, kita menyumbang khidmat insya-Allah. Tempat duduk ni tempat duduk hak kita belajar dengan dia juga. Ustaz Bidau. Ustaz Ain ada jadi sini. Ustaz Ain guru saya belakang tu. Ustaz Syukri Nazar. Baik. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Hadis ni sahih tak? Yang bermaksud barang siapa yang Allah menginginkan padanya kebaikan, nescaya Allah berikannya kefahaman dalam agama. Dengan maksud semakin faham agama, semakin banyaklah kebaikan pada diri kita. Dia cuba kita ukur, kita faham bab sembahyang banyak mana? Adakah kita faham bab sembahyang? Adakah kita faham bab korban, bab akikah? Adakah kita faham bab sekian. Makin banyak kita faham, maka makin banyak kebaikan sebenarnya. Dan siapa hak nak kebaikan tu? Allah Ta'ala yang menghendaki kebaikan tu kepada kita. Sebab tu dia beri faham kepada kita dalam bab agama. Ni dah lama dah ni nak ibadah kurban ni. Kalau tak faham bab ibadah kurban, kadang-kadang lebur bitih gitu je. Kalau dulu 300.5, 400.5, tahun ni 700. Jangan berlaku 600.5. Kalau hak 500.5 tu mungkin ada orang beri subsidi. Tak, dia tolong bayar. Ada orang pitih lebih, dia tolong bayar untuk setiap peserta kurban ni, pitih dia pula. Roliknya 700 ke atas. Tak. 700 tu pun kira lembu hak sah kurban lah kira. Tak, 700.5 lembu hak sedap tengok sikit. Lembu hak puas hati kurban 900, 1000 sebahagian. Dah kalau kita tak faham dengan bab kurban tu 1900, 700, 800 tu kadang-kadang lembu gitu je. Kena dok belajar. Tak, Ustaz Zahar marah enggak kalau bab kurban. Tak ramai, bab ada juga. Dulu lagi ramai. Ni mungkin ramai dah sebut ni. Tak, dulu memang kadang-kadang tu nyimpan clear lagi. Tak, kurban ni beli lagi pasar. Cakap kampung ni kasar gitulah. Tak. Kalau mu agabang, mu sungguh nak makan daging tu sendiri untuk mu dengan keluarga mu. Baik mulai lagi pasar. Tak, murah lagi pada lagi rebang tu tak. Lagi pasar mahal pun. Kalau kira kilo dengan korban, murah pasar pada korban. Jadi korban ni benda udhiyah kita, pengorbanan kita tu. Kita nak beri korang. Tu bahasa korban tu bayar banyak. Daging beri korang ni banyak, kita sikit. Kerana tu ulama bahagian pula 3. Tak, 3. 1/3 contoh daripada berapa kilo biasa? 12 kilo lah contoh tak, sebahagian. 4 kilo tu untuk kita dan keluarga makan. 4 kilo untuk bagi kepada sahabat handai, orang-orang saudara mara, orang-orang yang bukan bangsa miskin fakir. Yang ketiga, wajib bagi pada fakir. Hak ketiga tu penting kali ya. Yang mengesahkan korban kita, yang menyebabkan 1000 kita tu, 800 itu ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam bab buat ibadah tu pula, jangan siapa asal nak pahala, boleh dosa. Kerana benda kerana tak betul dengan binatang, menzalimi binatang dan sebagainya. Banyaklah
bahasa lain pula tu. Kena minta Ustaz Naim buka kertas kerja daurah. Tak? Bab korban sekali. Minta dia. Dia ada tu kertas kerja dia tu. Buat senyap. Kalau ada buat boleh saya tumpang mari dengar. Dah. Sebab semakin kita belajar, makin kita faham. Sebab kita nolong orang gebang ni masa kecil tu nolong. Dah tak? Semua orang suka nolong. Jadi kita tengok perubahan tu. Oh, dulu orang buat gini tak kena punya. Bila masyarakat kampung tu ada orang masuk mengajar, makin molek. Dah. Kalau dulu, tak, kadang-kadang nya pakai wakil gitu. Wakil dengan tak wakil. Tak ada sebut wakil apa-apa pun orang lain tolong guru. Tak? Jual beli, dok akak dan sebagainya. Tu sepatutnya diperharusi. Alang-alang habis piti banyak biar boleh pahala banyak. Masa sembelih tu sunat tengok. Tak? Dan sebagainya. Baik. Makin faham kita dengan agama, makin banyaklah kebaikan kita yang ada pada diri kita. Sebahagian ulama berkata al-ilmu fatha rabbani, yang bermaksud ilmu itu merupakan pencerahan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya sebut tadilah, kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni atas jalan belajar ni, sama ada secara umum sini ataupun belajar secara khusus, universiti ke sekolah menengah lagi ke kolej mana-mana pun, jangan lupa untuk sentiasa minta dengan Allah Subhanahu wa taala bab kurnia. Jadi minta, ya Allah, kurniakanlah aku dengan ilmu. Mungkin aku ni tak layak pun dengan ilmu, tapi kerana kurniamu menyebabkan aku dapat ilmu. Minta sama. Kalau belajar hukum tak buat je kuat. Tak ada konsep. Baik. Maka seseorang penuntut ilmu perlu menjaga adab-adabnya antaranya. Kita nak menuntut ilmu ni sama ada surah secara umum atau secara khusus. Yang pertama, niatnya menuntut ilmu untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut, qala sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hadis suhu lah ni. Kalau siapa belajar kafar, siapa belajar i'dadi tahu hadis ni. Innamal a'malu binniyat. Allahumma salli ala Muhammad. Setiap amalan itu ada niat dia atau bergantung pada jenis niat dia tu untuk menyebabkan sah, untuk menyebabkan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya menuntut ilmu itu untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Kita mari surah ni. Dengar ini ni. Dan niat dia, niat kena nak redha Allah. Allah Taala akan suruh cari ilmu. Kan Nabi yang suruh kita ni duduk dalam jalan ilmu. Kan Nabi yang sebut, jadilah kamu ni sama ada orang yang alim. Dok dan jadi alim, jadi orang yang belajar. Dok dan jadi orang yang belajar, jadi orang yang mendengar. Tak mendengar. Kita surah ni kebiasaannya secara umumnya panggil mendengar. Orang belajar ni secara khusus sungguh. Tak. Tapi jalan mendengar, mari dengar ni pun comel dah insya-Allah. Jangan jadi orang yang golongan yang kepak dok buat belaka. Tapi kalau ada masalah benda dia dulu lah kritik orang. Masalah kalau dia dalam Facebook dulu dia lah. Gitu-gitu korang. Tanya awak belajar mana? Surah mana malam? Tak ada. Lepas tu tengok kat YouTube. Boleh, tapi boleh belajar secara gitu. Tapi orang kata tak ada ruh dia lah. Ada setengah ulama dia buat live, maknanya boleh lah belajar online tu. Tak, ulama-ulama di tanah Arab dia buat live untuk belajar murid-murid dia ada Malaysia. Lepas live tu suruh delete lalu. Apa? Maknanya nak suruh jaga keberkatan majlis ilmu lah. Sebab kalau dalam live waktu tengok, maknanya dia ada majlis tu masa tu. Kalau mari Kediang tu tak ada orang majlis maknanya. Tengok Kediang. Ada setengah ulama gitu, dia jaga. Maknanya kalau nak dengar dia tu, nak dengar kuliah dia, nak ambil ilmu dengan dia tu, memang kena tengok dalam live tu saja. Lepas tu sudah delete lalu. Ada hak bermurah hati, dia beri sipang, boleh dengar Kediang pula. Tapi kata juga para guru, kalau jenis tangguh nak dengar Kediang ni pakai tak dengar dah. Biasa juga berlaku itu dah. Kita ni tak sibuk mana, tapi oleh kerana ada live, ada rakaman, kita pun tak apa lah, buat benda lain lah, lepas ni dengar. Lepas ni tu, daripada lepas ni jadi pas sudah. Tak buat-buat. Saya lah tu, banyak tu gitulah. Mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana benda-benda yang lain. Benda-benda yang lain tu kira sampingan jadi faedah. Biar jadi faedah. Asal tak dalam hati ni biar basuh semua.
kerana Allah Ta'ala, kerana Allah suruh mari surah, kerana Allah suruh mari sembahyang jemaah, kerana Allah dan Rasulnya suruh belajar ilmu, mendengar ilmu dan sebagainya. Ada pun faedah hak kediang dapat tu, biar mari kediang. Jangan letak sebagai sebab utama. Faedah benda, faedah ada makan lepas kuliah, ada gitu gini lepas kuliah, masjid surah mana-mana pun tu kediang. Jangan tuju hak tu hak utama. Baik. Ada pun kita yang nguruh ni, nguruh surah ni tau, memang kita usaha nak surah mari ramai. Tu kemuliaan hak bagian jong nguruh pula nak tarik orang. Kita hak mari ni pula mendatang ni, jangan jadikan benda tu sebagai sebab utama. Yang kedua, tidak menjadikan dunia sebagai tujuan dalam menuntut ilmu. Ni payah sikit ni, sebab kadang-kadang ni barang nampak mata. Itu maksudnya kalau kita belajar ikut jalan sistem belajar ni kan, memang belajar tu orang kata kerana ujung tu ada periksa nak ke CJ. CJ tu kalau sebut CJ, kita guna untuk benda, untuk nak kerja. Nampak dah tujuan keduniaan tu, memang nampak mata gitu. Tapi tak apa, kita bilah dalam hati kita tu, tak belajar kerana Allah Ta'ala. CJ tu ialah faedah sampingan. Daripada CJ tu boleh kerja, faedah sampingan yang seterusnya. Tak, barang payah nak jaga, tapi orang kata benda pujuk hati, supaya lebih ikhlas dalam jalan ilmu. Apatah lagi dalam bab menuntut ilmu agama, lagi-lagi lah kena jaga. Jangan jadi tujuan dia. Tapi learning jemaah sekalian, tak semesti tau, tak semesti dapat CJ daripada belajar tu boleh kerja bidang itu belajar tu. Tak lah. Zaman ni zaman selagi ada peluang, ambil lah. Jangan bermalasan-malasan nak memilih. Tak, bak ramai mana yang master, yang PhD apa semua pun bidang tu akhirnya kerja buat tak bidang tu pun. Tak, kadang-kadang memang dia kata memang saya sebenarnya minat nak kerja bahagian lain, tapi ilmu tu saya nak bahagian ni. Ada juga. Tak, dia minat nega, tapi ilmu dia suka bidang sekian-sekian, dia belajar sampai PhD. Habis PhD dia tak kerja pun ke bahagian tu, dia minat ke bahagian lain. Ala kulli hal, ayatnya sepatutnya lah kita ni hal keadaan masyarakat anak muda kita ni sepatutnya disebutkan dengan tidak perlu bergantung kepada CJ dalam bab kerja. Jangan bergantung pada bab CJ dalam bab kerja tu, terutama zaman ni lah. Kalau tunggu nak boleh bidang hak dengan CJ tu takut pakai tak boleh. Takut pakai tak boleh. Ada kawan saya, kita berduga lah, tunggu lagi bersyarah. Dia kata tak boleh dah kot kata, sebab kita jumpa dah kawan kita seorang tu, dia dipanggil juga. Dia tu ada master. Kawan dia ijazah dia kata. Tapi dia pergi juga, bini paksa. Pergi juga bini rosak baju dah semua. Kata aku pergi juga, pergi menduga bersyarah. Boleh dia pada hak tu. Rupa-rupanya benda pihak penumuruga ni memang nak cari orang hak ijazah, tak mau cari orang master. Sebab apa? Sebab kalau master ni bayar mahal sikit pada bersyarah, pada ijazah. Orang kot tu pula nak rakyat rezeki dia. Nak rakyat rezeki dia. Dah. Baik. Tidaklah dunia itu melainkan perkara yang sementara sahaja. Sebetul je. Kelik tak ada dah dunia kita ni, sama ada kita mati ataupun sama ada dunia tu hilang daripada kita. Tak. Jadi dalam bab ni, pada bab menuntut ilmu ini, janganlah letak tu tujuan utama kita. Tujuan menuntut ilmu jangan dijadikan dunia sebagai tujuan untuk menuntut ilmu. Sepatutnya tujuannya ialah kerana mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Kita tuju hak tu. Allah Taala janji dah orang atas jalan ilmu ni insya-Allah cukup belaka keperluan dia. Kita tuju dia harap redha Allah Subhanahu wa taala. Faedah-faedah tu Allah Taala akan beri. Jangan kita tuju hak nu menyebabkan redha Allah Taala pula tak boleh. Wa iyyabillahi min zalik. Yang ketiga, berakhlak dengan akhlak agama yang indah. Orang atas jalan belajar ilmu, terutama khususnya belajar ilmu agama, sepatutnya akhlaknya lebih baik daripada orang yang bukan atas jalan belajar. Berakhlak dengan akhlak agama yang indah. Sebab tu jemaah sekalian, kita ni mari dah surah ni untuk majlis ilmu ni, semakin lama sepatutnya semakin beza. Tak. Kita rasa tengok semakin beza dengan orang, semakin beza dengan diri kita hak dulu. Tak. Semakin beza akhlak kita dengan hak dulu. Sepatutnya begitu. Sepatutnya begitu. Tak. Jangan kita pula hak pelik daripada orang hak dak mari lagi. Maknanya biar ada perubahan lah. Biar ada perubahan sedikit demi sedikit. Perubahan dari segi dulu semayang seorang, semayang jemaah, alhamdulillah.
Lepas tu akhlak pula. Ada orang hak hari surah duduk majlis ilmu ni, sepatutnya cara cakapnya macam mana, cara lakonang dia dengan orang-orang tua macam mana, ada cara lakonang dia dengan masyarakat setempat macam mana, jiran tetangga dan sebagainya, hingga menjadikan orang akan nampak Allah dia ni kau dekat dengan surah, kau dekat dengan majlis ilmu, kau baik dia ni. Maka menyebabkan orang lain terliur nak mari juga. Kita kata benda tempiah, kata tak, tempiah kepada orang lain, berakhlak dengan akhlak agama yang indah. Contoh dulu kita ni cakap orang belajar ni dengan orang belum lagi belajar lagi, biar lain dah. Tak, kalau biasa ni cakap kosong gitu je, nak pergi mana-mana. Kita ni bila belajar dah nak pergi mana-mana, insya-Allah kurang ada insya-Allah tak. Walaupun benda tu kadang-kadang orang nampak ringan sangat. Orang tanya pula, insya-Allah Melayu ke guna. Tak, apa kadang-kadang insya-Allah ni royak tak mari, tak mau mari. Patutnya bukan gitu. Dulu cakap ni ada benda ni, ada kagum dengan benda-benda pun pakai duk suhu itu jadi ngak nantak macam-macam ayat dia tau. Adu ngak learning belajar tak, bila dapat hak benda hak kita kagum, kita suhu, kita sungguh, kita berakhir ni puji Allah dulu. Allah masya-Allah jadi sungguh. Dia kok masuk contoh. Alhamdulillah jadi. Ni ada cara cakap tu comel sikit, lain sikit. Baru nampak kita tu ada faedah berada di atas jalan ilmu, berakhlak dengan akhlak yang indah dan menjauhi sifat-sifat yang buruk. Semakin lama sepatutnya semakin kurang benda buruk yang ada pada diri kita. Baru nak nampak perubahan. Yang keempat, bersemangat dalam mengajarkan apa yang dipelajarinya kepada orang lain. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Poin nombor 4 ni dia kena syarahan yang agak detail. Sebab memang tuan syekh kita khabar bersemangat dalam mengajarkan yang dipelajari kepada orang lain. Tu dah. Tapi ada syarat dia pula. Syaratnya biarlah kita nak sapa tu biar lumak molek dulu. Takut belajar-belajar kita salah faham, kita sebut orang tak jadi juga. Nanti kita sambung pada perkongsian yang akan datang insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa alam. Doa-doa lah moga-moga ada kitab supaya kita boleh pakai bincang bersama insya-Allah. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زد علينا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.